Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, InsyaAllah kita tunggu lagi seminit, 2 minit. Kita tunggu kehadiran ikhwah dan akhwat sekejap. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Selamat datang kepada ikhwah dan akhwat ke siri Strat J kita pada kali ini. InsyaAllah pada hari ini tajuk kita tarbiyah bil ahdaf, ataupun bahasa Melayu dia tarbiyah berteraskan objektif, yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Umair Saifur Rahman bin Ainul Fi. Beliau merupakan guru sekolah menengah Islam Hidayah Semih, Batu Pahat, dan kini menetap di Batu Pahat. Jadi sebelum tu insyaAllah kita akan dengarkan dahulu tilawah oleh saudara Syafi, surah As-Saff ayat 1 hingga 9. Dipersilakan Syafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikatakan oleh pengisi majlis, ana akan tilawah Al-Quran surah As-Saff ayat 1 hingga 9, muka surat 551. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Maksudnya, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi tetap mengucap tasbih kepada Allah dan dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kebencian di sisi Allah, kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamanya dalam barisan yang teratur rapi seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti daku sedang kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu?" Maka ketika mereka menyeleweng dari kebenaran yang mereka sedia mengetahuinya, Allah selewengkan hati mereka dari pendapat hidayah petunjuk dan sememangnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik derhaka. Dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku bernama Ahmad." Maka ketika ia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berkata, "Ini ialah sihir yang jelas nyata." Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah sedang ia diajak kepada memeluk Islam. Dan ingatlah, Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah agama Islam dengan mulut mereka, sedang Allah tetap menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan yang demikian. Dialah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah petunjuk
dan agama yang benar, agama Islam, supaya ia memenangkannya dan meninggikannya atas segala agama yang lain walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara Syafi. Jadi sebelum tu Ana ingatkan sebelum Ana serahkan sesi kepada Ustaz, jika ada soalan kita akan bukalah pada akhir sesi nanti. Nak tulis di chat pun boleh. Jadi tanpa membuang masa, Ana menyerahkan majlis kepada Ustaz Umair Saifur Rahman. Dipersilakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Okay. Jadi insyaAllah hari ini kita akan seperti mana yang terpapar kat situ, tarbiyah berteraskan objektif ataupun tarbiyah bil ahdaf. Tarbiyah bil ahdaf. Apa benda tu? Kita akan masuk sebentar lagi insyaAllah. Akan tetapi Ana nak minta dulu antum melibatkan diri dalam bentuk ini. Sila join Slido ini. Masuk ke slido.com, masukkan Ahdaf 21 ataupun scan je QR code tersebut. Alright, Nana berikan masa 10 saat untuk capture apa yang patut. Slido.com Ahdaf 21, dia punya kod dia. Alright, 10 9. Biasa, Ana dah biasa jadi guru, jadi nak suruh murid-murid bergerak tu memang itulah caranya. Minta maaf kalau terasa ni supaya ada interaksi di antara Ana dengan antum insya-Allah. 6 5 4 3 2 1. Okay, so mudah-mudahan antum semua dah join dekat situ. Dah ada dah, paling tak letaklah nama masing-masing kan. Ataupun kalau rasa tak nak letak nama pun tak apa, tak ada masalah. Sila jawab soalan ini. Sila jawab soalan ini. Berapa lamakah antum telah menjadi murabbi? Berapa lamakah antum telah menjadi murabbi? Okay, sila masukkan. Alright, kita dah ada 3 respon. Dalam grup ni kita ada 49 orang, tolak Ana 48 lah. Dipersilakan masuk. Alamak, Ana bercerita dengan murabbi lama punya. Lebih ramai yang okey, tak apa, silakan masuk. Baru berapa? 20% lebih kurang. Okey, silakan. Okey, 16 orang, 16 daripada 50 orang. Okey, soalannya berapa lamakah antum telah menjadi murabbi? Okey, pilih satu saja. Alright. Okey. Okey, 51 orang, baru 18 orang yang menjawab. Okey, jawab dulu. Kita at least 50% respon, nanti insyaAllah Ana move on. Okay, 19 orang, ada lagi? Okay. Alright, 23. Right now 54 bermaksud kita tunggu sampai 27 orang jawab baru kita keluar.
Okey, 27 orang. Okey, alright. Alhamdulillah 27 orang telah memberikan respons dan anda dapati bahawa kebanyakan daripada antum adalah murabbi yang dah ada pengalaman paling-paling tak 4 tahun melaksanakan program dan aktiviti. Melaksanakan halaqah, bawa halaqah yang wallahualam mungkin satu halaqah yang sama, mungkin beberapa halaqah yang bertukar ganti. Jadi yang seterusnya adalah ini. Apakah yang menyebabkan antum menyertai program hari ini? Jujur. Apakah yang menyebabkan antum menyertai program hari ini? Ini isikan sahaja apa yang antum rasai, apa yang antum soalan ni lah. Apa yang menyebabkan antum menyertai? Boleh jadi kalau 2-3 ayat masukkan 2-3 kali. Silakan. Nak refresh semangat. Alright. Lagi. Refresh semula ilmu. Alright. Good job. Baru 2 orang, 4 orang, tambah ilmu. Nak refresh kefahaman. Refresh semula motivation. Lebih jelas dalam pembinaan mutarabbi. Dah lama tak ada daurah. Jadi tanggungjawab, refresh semangat, tingkatkan keyakinan diri, nak improve jadi murabbi. Subhanallah. Nak tambah baik kefahaman dan skill, recharge, refresh semangat. Perbaiki diri, faham tujuan tarbiyah dan keseronokan dalam circle. 20 orang dah jawab. Booster, nak jadi betul murabbi. Sebab tak tahu maksud tarbiyah bil ahdaf. Tu tadi, awal tadi dah sebut, tarbiyah berteraskan objektif. Lagi. Untuk lebih faham dan semangat bawa halaqah. Good job. Alright. Dan kita tengok tambah lagi. Generally yang anda perasan dekat sini adalah mostly nak jadi betul murabbi, nak perbaiki usrah, nak refresh diri sendiri. Dan ada pula yang dah lama tak tak daurah, rasa rindu pula untuk daurah. Alright. So dah 27 orang, kita sekarang ni 61, at least 50% boleh. Lagi 4 orang berikan respon. 61 kita target 30 orang berikan respons. Ada lagi yang nak tambah? Kotlah tak boleh tidur lepas ni. Gayanya macam dah stagnan ke ana yang slow? Siapa-siapa yang baru masuk boleh boleh join slido.com. Sepanjang-panjang ni akan ada ruang-ruang untuk bertanya soalan. Dan kita akan tanya melalui Slido lah. So kalau sambil-sambil anda bercakap, sambil-sambil anda bercakap, ada cetusan yang terlintas, dipersilakan memberi soalan. Slido ni orang kata untuk tanya soalan, tapi anda juga mengalu-alukan kalau ada yang nak memberikan pandangan dalam Slido, nak memberikan pandangan pun boleh. So walaupun kat situ dia kata ask a question, antum boleh saja untuk memberikan pandangan antum. Dan yang lain-lain sementara antum melihat sambil-sambil switch antara meeting ni dan Slido, antum boleh perhatikan soalan-soalan yang ada daripada yang lain-lain. Kalau soalan tersebut berkenaan juga dengan antum, soalan yang dah sedia ada tu berkenaan juga dengan antum rasa ini soalan yang patut ditanya, thumbs upkan dia. Thumbs upkan dia supaya soalan tu akan diberikan priority. Ataupun pandangan tersebut boleh jadi pandangan bukan soalan. Antum boleh usahakan insyaAllah untuk kita sambil-sambil lah. So apa, anda nak ada ruang interaksi di antara kita. Itu lebih segar daripada semata-mata sahala sahaja. Alright, so kita sekarang ni 9.20, jadi anda teruskan. Alright, kenapa tarbiyah itu penting? Kenapa tarbiyah itu penting? Berikan antum, yang ni nanti lagi anda beri masa 1 minit untuk antum fikirkan. After 1 minit ni anda nak minta maklum balas lah daripada antum. Maklum balas tu antum boleh berikan, anda prefer voice, maknanya buka mikrofon beritahu anda apa yang antum rasa. Dan boleh juga seandainya
buka voice tu tidak memudahkan bagi antum, antum boleh hantar melalui Google Chat ni. Okay, Ana juga pantau ada skrin satu lagi dekat sini. Okay, alright. Kenapa tarbiyah penting? Jangan jawab dulu. Okay, 1 minit. Okay, 1 minit untuk berfikir. Okay, tunggu bar tu dah jadi biru habis baru antum berikan respon antum masing-masing. Okay. Okey, masa dah time. Dipersilakan memberikan masing-masing punya respons. Lebih banyak, lebih bagus. Sila gunakan Google Chat untuk menulis. Kalau ada, dan mudah-mudahan siapa yang memberikan pandangan dia yang pertama ini, kita doakan dia. Okay? Siapa yang first menyuarakan voice chat, okay? Maknanya keluar, buka mic dan berkongsi dengan kita doakan dia kebaikan. Okay? So apa, kita ingat antum pun dah biasa dah hadis yang Nabi SAW sebutkan tentang siapa yang memulakan satu kebiasaan baik dalam Islam ni, maknanya bagi dia tu macam dia yang buat, orang yang seterusnya ikut dia buat tu maknanya seakan-akan dia pun buat. Okay, pahala tu dapat kan. Okay, silakan kongsikan untuk kita break the ice. Siapa yang rasa macam nak mengutarakan pandangan sendiri? Ada yang nak buka mic? Kita buka satu atau dua orang untuk mic, yang lain-lain Ana akan baca daripada chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Bagi Ana, tarbiyah ni penting sebab dia satu benda yang berterusan kan, dia bukan one off. Jadi kita sebagai manusia ni memang sangat senang untuk terlupa lah. Jadi tarbiyah ni kita sangat perlukan sebagai panduan untuk kita jalani hidup dan tempuhi segala ujian yang Allah dah bagi dalam hidup ni lah. Okey. So kita senang lupa, maka kita perlu tarbiyah untuk pastikan kita balik ke jalan yang betul lah. Betul. Betul Okey, alright. Terima kasih Ukhti Alia. Seorang lagi? Boleh? Ana bacakan daripada chat ni, ada yang telah berikan maklum balas. Tarbiyah tu penting sebab apa? Sebab dia adalah sebagai kayu ukur dan penanda aras dalam memahami dan mencapai matlamat dalam hidup. Menjadi khalifah di atas bumi dan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Okay, alright, good response. Menjadikan kita abid, Ukhti ni Amirah, menjadikan kita abid dan khalifah yang lebih baik. Okay, Akhi Zainal Abidin, tarbiyah sebagai nadi kepada suburnya tarbiyah. Oh, macam mana tu? Okay, alright. Nah, ini adalah beberapa respons yang telah diberikan. Okay, Akhi Mus'ab Azaini membantu kepada pembinaan peribadi mukmin. Alright. Okay, tahniah mereka yang telah memberikan respons ini. Okay. Memang setiap beberapa ketika kita kena berhenti sejenak dan fikirkan sebenarnya kenapa kita buat kerja yang kita buat ni. Sebenarnya kenapa kita nak membentuk manusia. Sebenarnya kenapa kita ikut proses pembentukan ini, kita sebagai mutarabbi, juga kita di samping kita sebagai murabbi. Okay. Jadi berikut adalah beberapa sebab lah. Okay, kerana ini adalah metodologi Nabi SAW dalam menegakkan daulah
Ini juga adalah penanda semua aktiviti IM, okay? Simbolik IM tu tarbiyah lah. Okay? Kalau tak ada tarbiyah, tak IM lah. Okay? Dan tujuan institusi IM semuanya adalah bertujuan untuk tarbiyah. Sama ada tarbiyah ta'rifiyah ataupun tarbiyah takwiniyah. Okay? Apa-apa saja institusi yang kita dirikan, objektif besarnya adalah untuk membentuk manusia yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Dan ini juga adalah tanggungjawab semua ahli IM. Okay? Jadi kenapa dia penting? Tarbiyah ini adalah wasilah ke arah perubahan. Okay? Perubahan. Dia adalah wasilah penting. Kalau kita nak dunia ini berubah, daripada batil kepada hak, nak tak nak kena ada satu proses yang boleh mengikis kebatilan ini dan membina sedikit-sedikit sifat-sifat keimanan kepada perkara yang benar. Dan hak ini perlu diterjemahkan dalam bentuk amal. Amal tu tak datang semata-mata dengan proses yang petik jari dia jadi. Oleh itu kita perlu ada tarbiyah. Tarbiyah adalah manhaj dakwah kita. Tarbiyah adalah manhaj dakwah kita. It is the way yang kita percaya kita boleh merubah. It is the way yang kita percaya kita boleh mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui satu proses yang teratur. Melalui satu proses yang teratur, step by step. Bukannya satu proses yang magic. Tiba-tiba rasa berubah, esok dia dah jadi orang yang paling alim. Dalam saf, kita takwin. Dalam masyarakat, kita ta'rif. Kita buat dakwah takwiniyah dan kita buat dakwah ta'rifiyah. Dalam saf, kita bentuk ahli-ahli kita, kita bentuk mutarabbi kita supaya dia juga akan satu ketika nanti menjadi da'i dan murabbi. Dan dalam masyarakat, kita mengajar masyarakat bagaimana sepatutnya Islam yang sebenar, bagaimana Islam memandang satu-satu isu dan kita mengadvokasikan sesuatu yang sepatutnya berlaku kalau kita berlandaskan kepada Islam yang hakiki. Ini juga adalah manhaj Nabi dalam menegak daulah. Dan kita perhatikan tahun demi tahun, semakin lama kita membelik sirah Nabi SAW, ulang dan ulang dan ulang balik. Kita melihat bagaimana Nabi SAW memilih-milih orang-orang pada awalnya. Membentuk mereka ini menjadi penyokong-penyokong yang setia, penyokong-penyokong yang kuat mendukung dakwah. Bagaimana mereka melalui susah senang bersama-sama dan Nabi SAW mentarbiyah mereka supaya mereka menjadi insan-insan yang kental dan boleh menghadapi segala jenis cabaran yang dihadapi oleh mereka. Dan sedikit demi sedikit sifat dakwah Nabi SAW itu berubah dan berubah dan berubah sehinggalah terbentuknya daulah, tetapi masih tetap ada orang-orang yang telah mengajar dan mentarbiyah generasi seterusnya dan seterusnya dalam proses tersebut yang disambung kemudiannya oleh Khulafa Ar-Rashidin dan para sahabat-sahabat yang kemudian. Ini manhaj Nabi SAW. Bukan kita sebarang-sebarang kita kata okey kena ada usrah. Tak. Itu adalah proses yang kita keluarkan, kita berikan nama dan labelnya yang sebenarnya kita tiru daripada cara Nabi Muhammad SAW. Kalau nak ikut Nabi SAW mengubah dunia, kita ikut cara Nabi SAW memulakan perubahan tersebut ketika zaman Nabi SAW. Dan inilah caranya yang bagi kita mengimani bahawa inilah caranya yang terbaik untuk melahirkan saf orang yang beriman. Orang yang beriman yang bukan sekadar beriman tapi dia faham Islam secara sahih. Dia berusaha untuk memperbaiki diri, keluarga dan masyarakat. Dan dia juga berusaha berjihad bersungguh-sungguh untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan redanya. Macam mana kita nak lahirkan orang yang seperti ini? Tak mungkin kita buat melainkan melalui satu proses pentarbiyahan.
Dan boleh jadi proses tersebut adalah proses yang lama, boleh jadi proses tersebut adalah proses yang makan sacrifice, makan pengorbanan yang banyak. Inilah kenapa tarbiyah itu penting. Kalau kita lihat balik kepada Imam Hasan Al-Banna, apa yang beliau ucapkan tentang tarbiyah. Ana nak bacakan quote ini, mungkin kebanyakan daripada antum telah disebut-sebutkan quote ini, akan tetapi sebagai tazkirah bagi antum dan ana juga. Selalu hari Jumaat disebutkan, li walakum, bagi saya dan bagi kamu juga. Hari ini hari Jumaat, bagi ana dan bagi antum juga. Wahai ikhwan, anda pada fasa takwin, maka jangan diperdaya oleh bayang-bayang yang memisungkan dari persiapan yang baik lagi sempurna. Gunakan 90% waktu untuk takwin. Berikan tumpuanmu padanya. Jadikan baki 10% untuk urusanmu. Sehinggalah kamu mempunyai kekuatan sempurna serta lengkap persediaan dan persiapan kamu. Ketika itu, Allah akan membukakan kebenaran kamu dan kaummu. Dialah sebaik-baik pembuka. Kalau kita tengok Malaysia pada hari ini, kita tahu macam-macam perkara yang sedang berlaku dan bergolak. Kita di dalam kemelut politik, di mana kita belum tahu lagi siapa yang confirm untuk menjadi pemimpin negara. Kita juga dalam kemelut kesihatan, di mana dilanda wabak COVID-19, PKP tak sudah-sudah. Kita melihat dan empati terhadap rakan-rakan kita yang hilang punca pendapatan, hilang sumber, yang mempunyai yang masalah-masalah dalam rumah tangga exacerbated, menjadi-jadi disebabkan suasana terkurung di dalam rumah. Apakah solusi untuk semua ini? Tidak lain dan tidak bukan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari solusi daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah jalannya melainkan tarbiyah. Imam Hasan Al-Banna amat-amatlah mengambil berat tentang tarbiyah dengan menganggapnya kilang untuk melahirkan rijal. Apa yang beliau kata, persiapkanlah dirimu dan tarbiyahlah ia dengan tarbiyah yang betul serta pemilihan yang terperinci, dan ujilah ia dengan amal berat, dibenci dan sukar bagi nafsu, dan putuskan ia dari syahwat, kebiasaan serta adatnya. Ini dalam risalah Mu'tamar Khamis. Betapa pentingnya untuk kita menceburkan diri kita dalam kerja-kerja yang susah. Dalam kerja-kerja yang kita tak suka. Tapi benda tu perlu dibuat. Benda tu perlu dibuat. Dan kita menjauhkan diri kita daripada hawa nafsu dengan cara seperti itu. Penuhkan diri kita dengan amal-amal yang perlu, yang mesti dilaksanakan. Imam Hasan Al-Banna menegaskan darurinya memelihara diri dan mad'u melalui tarbiyah dan mujahadah. Sesungguhnya jihad kita adalah jihad tarbiyah. Katanya lagi, sesungguhnya berusaha terhadap diri sendiri itu adalah kewajipan kita yang pertama. So first person yang kita kena tarbiyah adalah diri kita. Oleh itu berjihadlah kamu terhadap diri kamu sendiri. Ini peringatan-peringatan penting bagi diri kita. Dan inilah yang kita buat pada hari ini. Kita nak top up diri kita, kita nak ingatkan balik diri kita, kita nak biar tengiang-ngiang di telinga kita ini semangat, biar hati kita berkobar-kobar dan membakar kembali. Agar nanti bila keluar daripada daurah ini, mudah-mudahan insya-Allah kita sama-sama berkobar untuk meneruskan kerja-kerja dan lebih kreatif lagi untuk mencari ruang dan peluang untuk mentarbiah masyarakat. Okey. Ciri-ciri manhaj tarbiyah. Okey, kita tengok satu demi satu insya-Allah. Objektif. First and foremost kita kena tahu kenapa kita nak buat apa yang kita buat. Kepada mana kita nak ajak kita punya anak-anak halaqah. Kemudiannya isi kandungan, bahan silabus, bahan tafsirnya,
bahan hadisnya, bahan fiqhnya, bahan fiqhnya, sirahnya, dan banyak lagi bahan-bahan yang terkandung di dalam manhaj tarbiyah kita. Tapi bahan ni tak membawa makna kalau kita tak faham kenapa kita kena berikan bahan tersebut kepada anak-anak halaqah kita dan kepada mutarabbi kita. Wasilah tarbiyah. Usrahnya, mabitnya, katibahnya, mukhayyamnya. Musim PKP ni macam mana nak buat mukhayyam? Kami di SMIH BP baru selesai mukhayyam dalam seminggu dua ni, dan itu satu proses learning bagi kami. Bagaimana untuk kreatif dalam dakwah dan bagaimana untuk melaksanakan sesuatu di luar daripada kebiasaan. Wasilah. Banyak wasilah-wasilah yang ada, macam mana kita employ untuk menyampaikan kandungan supaya sampai kepada objektif. Dan proses takwim, penilaian. Kita ada semua ni, objektif, kandungan, wasilah. Tapi kalau kita tak cek kita berada di mana sekarang, bermaksud kita sedang buat kerja yang kita buang dan harapkan sesuatu daripada kerja yang kita campak mudah-mudahan jadi. Tapi kita tak test. Jadinya tu betul-betul jadi atau sebenarnya ada something wrong dalam proses yang kita laksanakan. Right. Tarbiyah berdasarkan objektif dan hasil. Apa yang antum faham? Seperti biasa, 1 minit untuk berfikir. Lepas 1 minit, antum boleh tuliskan idea-idea antum dalam Google Chat. Dan siapa yang nak bercakap, nak luahkan secara buka mic, amat dialu-alukan. 1 minit mula daripada sekarang. Masa dah time. Dah sampai masa. Right, silakan memberikan respons antum. Ana bercakap dengan 40 to 50% ikhwat akhwat yang telah lama dalam proses tarbiyah. Jadi patut ada jawapan-jawapan yang interesting lah di sini. Silakan. Ana pantau dua-dua dalam Google Chat pun ada, dalam Slido pun Ana tengok juga. Ada respons. Apakah yang antum faham tarbiyah berasaskan objektif dan hasil? Tarbiyah tu mesti ada objektif. Apa-apa metod yang digunakan perlu mencapai objektif.
hasilnya selari dengan objektif. Okay. Itu Betul, tadi baru nak cakap. Okay, betul. itu tadi Ukhti Alia yang sebut. Okay. Ukhti ni Amirah bawa usrah dengan begin with the end in mind. Okay. Yang nak murabbi jadi da'i murabbi. Okay, right. Itu respons Ukhti ni Amirah. Okay. Akhi Mus'ab Aizaini merancang dan menyusun bahan dengan berpandukan objektif dan matlamat yang hendak dicapai. Okay. Bukan sekadar merancang program yang seronok semata-mata tanpa mengutamakan objektif yang nak dicapai. Okay, right. Okay. Alright, dalam ni ada beberapa respons. Maaf, Sana. Rasa tadi macam ada satu dalam Slido, melaksanakan proses tarbiyah sesuai dengan hasil yang ingin dicapai. Okey, itu salah satu. Anda tak tahu siapa yang tu, yang itu anonymous. Okey, alright. Itu saja setakat ni respons yang anda nampak tu. Akhi Imran tadi nak cakap tapi anda dah baca dah apa yang dia nak cakap. Betul? Okay. So sedikit sebanyak itu dia. Maknanya antum dah dapat lah apa yang nak disampaikan pada hari ni. Habis kita boleh tutup program. Okay. Itu poin pentingnya, tapi kita insyaAllah akan masuk beberapa detail dan antum boleh check pada diri antum dan cara antum melaksanakan tarbiyah insyaAllah. Okay. Apa sebenarnya yang kita nak daripada tarbiyah ini? Pada peringkat apa sebenarnya yang diperlukan, dan kita semak. Kita semak diri kita buat tak macam ni, ataupun ada lagi another way untuk kita improve diri kita. Okay. So itu yang kita akan lalui seterusnya insyaAllah. Okay. Apa yang kita tak nak? Kita start daripada situ dulu. Apa yang kita tak nak? Okay. Kita kata kita nak tarbiyah dan kita kata kita nak tarbiyah tu dibuat berdasarkan objektif. Apa saja program tarbiyah yang kita buat, apa saja pengisian yang kita nak sampaikan, kita nak kata dia ada objektif dia. So proses macam mana yang kita tak nak? Kita tak nak kita khatam kitab tapi akhlak tenggelam. Semuanya berkumpul dekat akal sahaja semata-mata. Ada kita proses ini boleh jadi begini kalau tidak dijaga beberapa perkara. Maknanya habis apa lagi? Contoh tafsir Al-Wadih. Tafsir Al-Wadih habis, dah bincang dah dalam halaqah. Habis dekat mana semua silabus untuk peringkat tersebut habis lah. Tapi dari sudut akhlak tenggelam. Cerita pasal politiknya dia lah yang paling kuat untuk mengutuk PM terkini. Habis keluar kata-kata kesat. Walaupun tak suka, macam mana tindakannya? Sepatutnya kitab tersebut, pembacaan kitab tersebut melahirkan perasaan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu nampak jelas kepada akhlak yang akhlak seharian seorang Muslim itu. Kita juga tak nak program jalan tapi tak rasa berkesan. Kita rasa seronok lah sebab apa kita buat program. Akan tetapi peserta yang hadir dia tak rasa apa-apa pun. Kesan daripada program tu dia rasa macam apa aku dapat sebenarnya. Yang penting aku hadir, tak apa. Yang ni kita tak nak. Kita juga tak nak mutarabbi kita lama di tarbiyah. Lama. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Tapi sumbangan dia tak ada. Sumbangan dia tidak ada kepada dakwah. Dia nak dengar je, dia nak terima je, dia tak nak memberi. Itu problem juga. Dan kita juga tak nak wasail penuh dalam kalender, dalam takwim. Tapi bila buat kita rasa jenuh. Sebab apa? Dari sudut bilangan ahli kita tu tak meningkat-ningkat. Kualiti ahli kita tidak meningkat. Daripada yang bawah sampai ke atas. Ke atas tu sama je bilangannya. Yang bawah ni duk kembang kuncup. Kembang kuncup macam mana tu? Yang baru masuk, dia testing kejap. Dia tengok wasail ni semua, dia ikut, dia join. Lepas tu
dia pun cabut sebab dia tak rasa memberi kesan kepada dia. Kita tak naklah macam tu kan. Okay. Oleh itu, kita nak tengok apa? Kita nak tengok pencapaian objektif tarbiyah. Oleh itu, kita perlu tahu apakah dia objektif tarbiyah yang kita nak capai. Bila kita buat proses pentarbiahan, kita bawa anak-anak halaqah kita laksanakan program untuk grup, kelab kita, persatuan kita. Kita buat aktiviti, kita buat daurah, kita buat mabit, dari sudut penekanannya kita fokuskan ataupun tidak, ataupun kita nak buat sahaja semata-mata sebab apa? Sebab JKTMI suruh. Sebab apa? Sebab mas'ul kita kata kita kena buat, maka kita buat. Kita tak nak macam tu. Kita nak, kita check betul-betul apa yang kita nak capai dengan peserta-peserta program kita, peserta-peserta halaqah kita, dan kita check dapat ke tak dapat, apa yang sepatutnya dia dapat dalam wasail tersebut. Wasilah tersebut. Okay, how? Okay. Kita ada silabus, kita ada kandungan. Kita pastikan isi kandungan tersebut sesuai dan ia terikat dengan objektif. Okay. Pastikan dia sesuai dan dia terikat dengan objektif. Kita cerita pasal tafsir. Kita suruh dia baca tilawah Al-Quran. Apa yang kita nak daripada tilawah dan tafsir? Of course, kita nak dia mencintai Al-Quran. Kita nak dia merasa bahawa Quran tu adalah lebih besar lagi daripada setakat membaca dengan lidah. Kita nak dia rasa bahawa dia actually mendapat al-huda daripada Al-Quran. Al-huda daripada Al-Quran. Al-huda tu apa dia? Maaf, tulisan Ana tak berapa okey. Tapi jelaslah. Al-huda iaitu petunjuk. Barulah dia rasa Quran tu bermakna bagi dia. Barulah dia merasakan Quran ni pendamping dia. Barulah dia rasa macam nak baca lagi, seronok. Sebab apa? Quran tu memandu kehidupan dia. Kandungan tersebut sesuai dan terikat dengan objektif. Lebih kurang macam itulah. Bukan kita menyampaikan for the sake of menyampaikan isi kandungan tersebut. Takungan tarbiyah yang berkesan. Kita sediakan wasilah amali, wadah menerima kandungan dan pencapaian objektif tarbawi. Of course, bila terima isi, mesti ada tempat untuk kita keluarkan, untuk beramal. Untuk kita beramal. Buat kerja tu. Dapat, laksanakan. Sebab apa? Bila kita dapat dan berteori je semata-mata, apa hasil daripada situ? Bagaimana kita memanfaatkan dakwah? Seronoklah untuk terima ilmu yang baru, tapi kalau ilmu tu tak membuahkan hasil, apa guna? Jadi, tempoh masa yang sesuai, berikan ruang masa untuk murabbi berinteraksi dan bergaul dengan mutarabbi. Kenal mutarabbi itu sungguh-sungguh. So ini memerlukan masa. Tapi taklah sampai tahap berpuluh-puluh tahun. Ini maknanya interaksi dan taksir. Bukan interaksi dan seronok semata-mata. Seronok boleh. Tapi dalam masa kita berinteraksi dan bergaul itu, kita kenali mereka dan fahami mereka, dan kita anjakkan sedikit demi sedikit apa yang belum lengkap lagi untuk ke arah objektif yang hendak dicapai. Pelaksanaan uslub penilaian yang berterusan, kita always ada check. Always ada check sama ada kita ni dah sampai belum. Dengan anak-anak mutarabbi yang ini, sejauh mana mereka telah sampai di atas perjalanan nak sampai ke milestone yang seterusnya. Milestone tu ialah objektif yang seterusnya. Sejauh mana. So nak tahu tu kena buat penilaian lah. Kita kena check lah. Semak sampai belum objektif tersebut. Okey, ini ada beberapa perkara yang kena beri perhatian. Apa perkara-perkara tersebut? Yang pertama, dekat sinilah murabbi kena kuasai syarat-syarat dan kelayakan untuk naik marhalah. So antum bawa macam-macam level. Ada yang antum bawa baru nak kenal-kenal dengan halaqah dan sistem halaqah. Anak-anak mutarabbi tu baru je nak kenal-kenal dengan proses tarbiyah. Apa syarat dia? Nak bawa ke mana? What's next? Kena tahu. Kena jelas dan kena tahu.
Kalau yang mana yang dah masuk tamhidi, nak bawa ke mana? Nak ajak ke mana? Apa yang perlu diterapkan, apa yang perlu ditekankan, apa gateway untuk masuk the next level. Yang tu murabbi pada peringkat tersebut kena kuasai. Anda tak boleh nak stres lebih lagi. Kalau kita sendiri tak tahu what's next, macam mana pintu masuk, pintu masuk ke marhalah yang seterusnya, apa description dia, kita pun tak tahu. Macam mana ke mana kita bawa? Pusing-pusing je lah. Kita seronok lah berlega, berbincang sekitar ayat-ayat Quran, isu-isu semasa. Lebih-lebih lagi, kalau duk bincang isu semasa je panjang. Jumpa-jumpa isu semasa. Jumpa-jumpa isu semasa. Di mana ruangnya untuk membina fikrah? Di mana ruangnya untuk cek amal-amal fardi? Di mana ruangnya untuk kita kenal masalah-masalah yang dihadapi oleh mutarabbi? Macam mana kita nak tahu mutarabbi tu dah sampai atau belum ke destinasi yang seterusnya? Pintu masuk untuk marhalah yang seterusnya. Jadi murabbi kita ni kena peka. Kita nak bawa mutarabbi kita ke mana? Oleh itu syarat-syarat dan kelayakan untuk naik marhalah sangat kita kena kuasai. Perkara yang kedua, murabbi perlu peka dengan muasafat 10 berdasarkan kepada marhalah. Setiap marhalah ni ada ciri-ciri ceraian dia, muasafat 10 ni, dan dia makin tinggi makin lebih dia panggil, makin ke hadapan dia lebih detail lagi. Perincian bagi setiap tersebut. Akidah sejahtera contohnya. Perincian dia tu makin tinggi makin banyak yang perlu diberikan perhatian. Ibadah yang sahih macam mana? Apa yang dikehendaki untuk satu marhalah berbeza dengan marhalah yang seterusnya. Kena peka lah, kena tengok. Kalau tak nanti sekarang bila kita bawa halaqah, kita sampaikan daurah, kita ajak sama-sama bermabit, bila kita tak berikan fokus-fokus ini, kita tak sedar pun apa sebenarnya sifat yang mana satu yang kita tengah nak bina ketika itu, maka ketika itu kita seronok berprogram tapi kita tak faham kita nak bawa ke mana. Jadi perhatian yang ketiga adalah peka dengan objektif setiap bahan itu. Peka dengan objektif setiap bahan dan faham bahan tu untuk apa sebenarnya. Adakah bahan tersebut adalah untuk meningkatkan aspek kognitif pada mutarabbi. Kognitif ni apa? Ini orang dalam pendidikan memang sebut je faham lah. Aspek kognitif ni adalah aspek fikrah. Benda-benda berkenaan dengan akal. Ini adalah aspek pengetahuan. Pengetahuan. Ini adalah aspek ilmu. Ini adalah aspek thaqafah. Thaqafah tu pengetahuan lah kan. Benda-benda bersifat ilmu ni kita top up. Kat sini part ni kita check. Fikrah dia dah jelas belum? Ataupun ada lagi yang mengganggu dia? Pengetahuan dia dah cukup belum tentang apa yang diperlukan bagi marhalah tersebut? Itu yang kita check. Lepas tu afektif. Afektif ni realm apa? Ini adalah realm hati. Ini adalah tempat ruang leganya hati, perasaan, benda-benda ini. Macam mana dia rasa? Cukupkah dia yakin terhadap satu perkara itu sampai melahirkan tindakan? Adakah dia mempunyai kasih sayang dan kecintaan kepada sesuatu lebih besar lagi daripada kasih sayang dan kecintaan dia untuk memperbaiki diri menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda yang berkaitan dengan emosi, perasaan, ini adalah bahagian afektif. Dan hari ini siapa-siapa yang ikut ikhwah kita daripada PSI punya penyampaian, memang part ni sangat-sangat kita kena beri perhatian pada zaman moden ni yang cukup mudah untuk seseorang jatuh dalam depression, terutama musim PKP. Kita ambil perhatian tak terhadap masalah-masalah yang menekan perasaan mutarabbi kita. Itu pun sebahagian daripada perkara-perkara yang kita nak tengok. Antara objektif afektif yang lain yang kita boleh perhatikan ialah
Sampai tak kepada tahap rasa beriman tu sampai melahirkan, macam saya sebut tadi, melahirkan tindakan. Itu bawa kepada yang ketiga, psikomotor. Psikomotor ni adalah ruang amal. Ini adalah the realm of amal. Menterjemahkan fikrah dan perasaan kepada perbuatan. Ni amal, buat, kerja, usaha, itu dia dekat sini, psikomotor. So kita nak check, bila kita bagi macam-macam bahan, bagaimanakah kita punya mutarabbi menterjemahkannya di dalam kehidupan harian dia. Kalau bahan itu untuk diri dia, untuk amalan peribadi dia, dalam tempoh seminggu antara pertemuan yang lepas dengan pertemuan minggu ni, kita cek tak dia laksanakan ataupun tidak. Kalau bahan tu adalah tentang solat, qiyamul lail, antara minggu lepas dengan minggu ni kita berjumpa, kita cek tak dia buat qiyamul lail. Ada tak kita letakkan sesuatu yang praktikal sebagai amalan yang dia boleh buat antara sekarang dengan minggu hadapan bila kita sampaikan bahan tersebut. Kita sebut tentang kenapa perlunya qiyamul lail. Kita sebut ayat-ayat Qurannya. Itu kognitif. Kita bacakan ayat-ayat Quran tu sampai rasa. Kita cerita kisah sahabat-sahabat sampai mereka rasa. Tetapi diterjemahkan tak dalam amal, itu kena check lah mutabaah amal dia. Itu kena check mutabaah amal dia. Sebab tu penting untuk kita ada aspek amalan ni, aspek psikomotor ni untuk kita semak. So kalau murabbi tak peka dengan objektif-objektif setiap ini, yang paling senang adalah kognitif lah, kita sampaikan. Bila dah habis silibus kita rasa macam alhamdulillah dah selesai. Akan tetapi anak mutarabbi belum lagi sampai tahap menterjemahkannya dalam bentuk amal. Macam mana tu? Adakah objektif kita tercapai atau kita cuma habiskan silibus? Jadi murabbi perlu peka dengan objektif bagi setiap bahan. Kalau bahan tu adalah untuk meningkatkan keimanan, bahan-bahan tazkiyah, bahan-bahan tilawah, maknanya ada tak kesan tersebut? Nampak tak wajah mimik anak-anak halaqah kita berubah? Diterjemahkan tak dalam bentuk amalan? Alright. Okay. Ana buka ruang untuk feedback dan soalan. Maaf, yang ni tadi adalah jawapan yang tadi. Jadi Ana archive dulu. Okay. Alright, dipersilakan kalau antum ada ruang-ruang persoalan boleh tanya di sini, kita sama-sama jawab. Kalau antum nak utarakan pandangan, nak top up tambah atas perbincangan sebentar tadi, dipersilakan untuk berkongsi juga di sini. Pautan kehadiran siapa-siapa yang belum perasan lagi di dalam Google Chat ada pautan kehadiran. Silakan isi untuk sahkan kehadiran antum. Kalau betul dah isi, maknanya kehadiran telah berjaya dicatat. Selamat berprogram. Ana juga peserta di samping Ana menyampaikan. Okey. Ada respons, ada feedback, ada apa-apa yang antum nak nak kongsikan, boleh dipersilakan. Ataupun mungkin Ana provoke sikit dari sudut soalan. Ustaz nak Silakan. tanya. Ustaz yang buat slide dengan yang conteng-conteng guna ni, apa tulisan tu, Ustaz pakai apps apa? PowerPoint. Yang nak tulis macam whiteboard tu. Macam whiteboard tu. PowerPoint dengan tablet ni. Boleh je guna apa-apa yang sesuai. Okey. Kat mana, kat mana nak dapatkan details objektif kognitif, efektif dan psikomotor? Okey, sekejap lagi kita akan cover sebahagian daripada bahagian ni. Sebahagian. Tapi perinciannya Ana tak sentuh lah. Perinciannya dia ada dalam manhaj tarbiyah yang terkini.
Yang tu antum kena rujuk kepada nakib antum untuk tahulah exactly dekat mana, ataupun cek dengan JK Tarbiyah dan Modal Insan. Sepatutnya adalah di tempat masing-masing. Okay. Dia generally kalau nak di bahasa Arab kan objektif fikrah, objektif apa dia panggil, hati, iman, dan objektif amal, daripada setiap bahan-bahan yang disampaikan. Sebagai contoh, kita boleh ambil, kalau katalah kita bincangkan surah Al-Zalzalah, katakan, surah Al-Zalzalah sebagai kita punya bahan untuk kita sampaikan. Okey, bagus. Testing berjaya. Alhamdulillah. Surah Al-Zalzalah dalam tu apa dia? Apa yang ayat besar kat situ? Sayyidina Umar kata ini adalah ayat yang sangat decisive, sangat memutuskan di antara ni kan. Apa dia? Surah Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal dengan amalan yang sekecil-kecilnya pun sebesar zarah, maka dia akan melihatnya pada hari akhirat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal dengan amal jahat sekecil-kecilnya pun dia akan nampak pada hari akhirat. Kognitifnya dia tahulah ayat Quran tu apa. Dia boleh sebut ayat Quran tu apa. Tu kognitif. Dia boleh sebut dan dia tahu makna ayat Quran tu. Itu objektif kognitif. Objektif afektifnya ialah bagaimana sampai dia rasa ayat ni kena sangat dengan diri dia. Ayat ni kena sangat dengan diri dia. Sehingga apa? Sehingga dia mengambil tindakan di atas ayat tersebut. Dan itu melahirkan tindakan psikomotor yang kesan daripada ini. Tindakan psikomotor yang kita boleh perhatikan apa? Kita boleh setkan lah, kalau minggu ni bincang surah Al-Zalzalah, minggu depan kita nak tengok apa? Dalam tempoh minggu ni apa yang kita nak perhatikan sepanjang minggu? Kita contohnya, kita ambil peluang untuk buat amalan apa sahaja walaupun sekecil-kecil amalan. Mungkin kita boleh set satu amalan kecil untuk kita jadikan dia istiqamah setiap hari. Kalau sebelum-sebelum tu contoh, kalau tak pernah buat qiyamul lail setiap malam, nak usahakan supaya qiyamul lail setiap malam walaupun satu rakaat witir. Dan qiyamul lail ni kalau ikut setengah-setengah pandangan, kalau dalam buku apa Sunnah Syed Sabiq, dia kata qiyam tu adalah lepas daripada solat isyak sampailah ke sebelum subuh. Tahajud je yang perlu tidur dulu, sebelum tu tak perlu. So kalau nak buat solat witir contohnya, pastikan tak tinggal setiap malam. Solat witir satu rakaat, buat dulu. Tak kisahlah nak baca panjang-panjang ke tak, yang penting buat solat witir. So itu amalan kecil yang boleh dibuat secara berterusan sampai minggu depan. Minggu depan kita check lah. Minggu depan kita check, buat ke tak buat. Ataupun nak kecil lagi daripada tu, RM1 setiap hari masuk tabung subuh. RM1 tu kecil lah sangat banding dengan keperluan pada hari ni. Itu contoh. Itulah amalan yang lahir daripada perasaan, kesan daripada kita faham dan tahu isi kandungan ilmu dalam tafsir wa man ya'mal faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tu kognitif, afektif. Dia bukan efektif, afektif, perasaan dan psikomotor. Right. Itu ni mana nak dapat details. Okey, macam mana kita nak pastikan bahan yang kita sampai tu mencapai kognitif, afektif dan psikomotor. Kita kena keluarkan lah. Itu kita kena keluarkan. Ada sebahagian bahan tarbiyah memang sebut tentang perkara ni. Apa detail-detail yang dikehendaki, apa objektif yang dikehendaki daripada bahan ini. So kalau antum tengok setengah-setengah buku modul, memang dia akan keluarkan lah apa yang dikehendaki. Okay, tapi ada sebahagiannya tak sebut. So antum kena faham. Yang tu kena pergilah majlis murabbi, majlis nuqaba untuk faham lebih lanjut bahan tu untuk apa tujuan dia. Apa yang kita nak capai pada bahan tersebut. Okay. Alright. Dan itu juga penting kenapa kita kena duduk dalam majlis untuk bincangkan tentang anak halaqah kita ni masing-masing. Kalau antum di college dia
dia usually akan ada jawatankuasa yang bincang sama-sama tentang perkembangan anak-anak halaqah masing-masing. Kalau antum di kawasan lagi senang bincang dengan JK, TMI masing-masing. Itu macam mana nak tahu bahan tu disampaikan tu ni. Bagaimana bahan yang mencapai, okey ni tadi dah jawab. Dalam objektif tarbiyah ini perlu melalui bahan. Okey, satu benda yang interesting bila kita bincang pasal tarbiyah bil ahdaf ialah contoh antum dapat anak halaqah yang dulunya adalah sekolah musleh, contoh. Anak halaqah yang dulunya sekolah musleh dan dia dapat banyak dah bahan-bahan. Tapi belum jentik hati dia lagi untuk dia menterjemahkan dalam bentuk amalan, belum lagi untuk dia berusaha untuk berdakwah bersungguh-sungguh. Tapi dia nak berubah ni, dia nak jadi baik. So antum nak bagi dia bahan apa? Kalau nak bagi dia bahan hadis 40, memang itulah yang ditelaahi sepanjang-panjang dia sekolah. Kalau nak bagi bahan tafsir al-wadih, silap dia dah pergi kaji surah-surah lain dah. Jadi nak buat apa? So bahan tu kira dah cover, kita nak check pula lepas tu ada tak kesan daripada bahan-bahan yang dia dah dapat. Kita nak pastikan dia terjemahkan bahan-bahan tersebut dalam bentuk akhlak dan amal. Itu maksudnya kita melaksanakan tarbiyah secara objektif. Bukannya okey tak apa, dia baru masuk, tak kira lah dia background apa sekalipun, sekolah agama ke tak sekolah agama ke, kita masukkan dia dalam grup budak-budak baru, yang budak-budak baru ni lah kita start daripada zero. Belajar balik surah An-Nas, belajar balik surah Al-Falaq. Dia jadi bosan lah kalau macam tu. Satu lagi cara yang mungkin ialah kita jadikan dia tukang penyampai dan kita nilai dia sambil dia menyampaikan. Itu pun boleh. Dan kita check amal dia dekat situ. Macam mana dia terjemahkan amal dan macam mana dia selarikan kata-kata dia dengan hati dia, dengan perbuatan dia. Right. Ada tak tips untuk aktiviti usrah online yang menarik? Yang ni memang kita sama-sama kena fikir cara yang kreatif. Kami pun masih berusaha untuk mencari ruang dan cara yang sesuai. Tapi asasnya lebih kurang samalah. Dia mesti ada agenda usrah tu. Sebab apa? Setiap satu agenda tu dia ada objektifnya tersendiri. Objektif penting tu. Kena faham agenda usrah tu apa dia. Okay, objektif tarbiyah ni, okay, yang tu. Okay, manhaj jemaah yang tersedia menepati ke semua objektif tarbiyah secara kognitif, afektif dan psikomotor. Ada sebahagian daripada ini, banyak bahan tarbiyah sebenarnya adalah dalam berbentuk kognitif. Adalah berbentuk kognitif. Akan tetapi dia tergantung kepada kebijaksanaan murabbi itu untuk ada checking dekat situ. Rasa ke tak rasa? Mutarabbi aku rasa ke tak terasa? Aku punya mutarabbi ni terjemahkan tak dalam bentuk amalan? Tapi ada juga bahan-bahan yang specifically memang tujuannya untuk beramal. Dan ada bahan-bahan yang memang specifically untuk membersihkan hati. Sebab tu kita ada bahan-bahan tazkiyatun nafs. Kita ada bahan-bahan yang membersihkan hati, meningkatkan kerohanian, benda-benda yang tu. Dan itu specifically dalam wasail dan wasilah katibah dan mabit memang untuk meningkatkan dan membersihkan hati. Meningkatkan level hati kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau nak tanya menepati ke tak, bahan jemaah ni menepati ke tak? Ya, menepati. Cuma kita kena sesuaikan dengan mutarabbi kita. Yang mana yang belum cukup, itu kita top up. Yang mana yang perlu enrichment, pengayaan, kita top up dekat situ, tambahkan. Right. Maaf, Ana nak move on dulu. Soalan-soalan ni Ana tinggalkan untuk section nanti kemudian ada lagi. Ana akan address lah insyaAllah. Sementara waktu ni kalau antum ada soalan, antum boleh ni boleh terus bertanya. Okay. Right. Ni menjawab sebahagian daripada soalan-soalan yang timbul tadi. Definisi marhalah tarbiyah. So Ana sebut tadi salah satunya adalah murabbi kita ini kena tahu syarat-syarat kemasukan marhalah, definisi marhalah, yang sekarang nak capai apa, yang seterusnya nak ke mana. Okay. So apa dia? So kat sini Ana akan kongsikan beberapa marhalah tarbiyah. Antum boleh perhatikan sama-sama dengan Ana. Kalau ada persoalan boleh tanya terus dekat Slido atau Google Chat. Okay. Right. Pratamhidi
kosong-kosong. Tempoh ialah 6 bulan hingga setahun. Di beberapa tempat tak laksanakan pun pratamhidi ni, tengok orang sesuai untuk masuk terus tamhidi, masuklah terus. Biasanya pratamhidi ni dekat relung-relung universiti dan college. Sebab perlu ada ruang untuk membiasakan bakal-bakal mutarabbi dengan sistem usrah. Ni objektif dia. Bila kita buat proses ini, kita nak test apa? Kita nak pastikan perkara-perkara berikut. Orang yang masuk tu adalah mempunyai sifat yang terpuji. Bukan orang yang mempunyai sifat-sifat yang tercela. Dia ada ciri-ciri asas Islam, tidak dicemari sesuatu yang mengaibkan, tiada perhubungan dengan musuh. Apa maksud itu? Okey, kejap Ana tukar warna, macam tak apa-apa kemas pula warna ni. Ni PowerPoint. Kalau ada yang tanya tadi, ni Ana tengah menggunakan PowerPoint. PowerPoint ada fungsi pen. Macam ni. Right. Padam balik. Okey. So apa maksud peribadi yang memiliki sifat-sifat terpuji? Dia berakhlak mulia, dia bercakap benar, dia tidak mencuri. Itu. Ini yang utamanya. Dia ada sifat-sifat yang asas. Kalau kita tanya dia menipu. Kalau kita tanya dia duk selok, belok-belok, macam mana kita nak pastikan proses takwin itu berjalan dengan baik? So kena pastikan dia ada asas dia dulu. Dia ingredient dia must be good before the dish is delicious. Right. Ciri-ciri asas Islam, bagaimana penyerahan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana keimanan dia dengan rukun Islam, bahawa rukun Islam tu memang kena dan wajib dilaksanakan, ditunaikan. Bagaimana keimanan dia terhadap arkanul iman yang 6 itu, ada tak masalah-masalah in between, dia tak berapa clear kenapa Al-Quran itu adalah kitab hakiki daripada Allah SWT. Itu kita kena bersihkanlah masa ni. Tidak dicemari sesuatu yang mengaibkan. Masa ni juga kita nak kenal dengan anak halaqah kita, sebelum dia properly masuk ke dalam tamhidi, ada tak perkara-perkara yang melanggar batasan syariat. Dia buat tak benda-benda yang tak patut dan tak layak bagi seorang Muslim. Ada tak benda-benda yang boleh menghalang dia untuk menerima tarbiyah. Kerah kepalanya dia, opinionated, itu susah juga tu kan. Dia masuk sebab kawan dia ajak, lepas tu tiba-tiba bila kita cakap apa pun dia nak bangkang je kerja dia. Susah juga kalau kita nak terus sambung pentarbiahan macam tu kan. Okay. Tiada perhubungan dengan musuh, apa maksudnya? Siapa dia musuh? Musuh adalah semua yang memudaratkan strategi dakwah. Berhubung tu maksudnya apa? Boleh dipengaruhi oleh pihak musuh. Dan kalau adalah hubungan dengan orang ini, boleh membawa fitnah kepada dakwah. So contohnya, berkawan dengan kawan LGBT, yang orang LGBT ni boleh mempengaruhi mutarabbi kita ni sampai dia rasa macam LGBT itu satu benda yang normal dan tidak patut disalahkan oleh agama. Susah tu, susah. Dia ada beberapa isu dekat situ. Dia telah dicemari sesuatu yang diaibkan dan dia ada sort of perhubungan dengan musuh. Itu problematik. Tapi kalau kata kita punya bakal mutarabbi kita adalah dia sendiri tu, rupanya kita find out dia ada masalah LGBT ni, nak buat macam mana? Kita selesaikan dulu sebelum dia masuk ke level yang seterusnya. Ni adalah objektif untuk pra. Sebelum dia masuk, kita settlekan dulu masalah-masalah yang demikian. Tak bermaksud jangan bagi dia ikut dah. Settlekan dulu. Settlekan dulu. Dengan harapan supaya dia akan jadi sesuai untuk masuk ke tamhidi. Tamhidi ini adalah syarat-syaratnya secara asas. So kalau antum perasan, objektif yang sebelum adalah definisi marhalah yang selepasnya. Objektif yang ini adalah definisi marhalah yang ini. Right. Objektif tamhidi adalah berikut. Kita dalam peringkat tamhidi, apa yang kita nak capai? Kita nak individu yang menyokong fikrah. Apa maksudnya fikrah? Fikrah itu adalah fikrah Islam yang syamil, kamil dan mutakamil. Syamil, kamil dan mutakamil. Maknanya kita faham Islam tu bukan kita faham Islam semata-mata ritual, semata-mata solat, puasa, zakat, haji. Tak.
Tapi dia faham Islam tu adalah lebih luas daripada tu. Islam tu adalah hubungan ukhuwah antara kita dengan saudara kita yang ditindas. Islam tu adalah berjihad pada jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, meninggikan kalimah Allah. Islam tu adalah macam mana kita faham Islam yang sepatutnya dan sebenarnya. Dan ini terlaksana dengan 7 maratib amal dan 3 marhalah dakwah. Kebanyakan antum dah faham di maratib amal, anda tak nak masuk lanjut di sini. Masa tidak mengizinkan. Beriman kata-kata fikrah itu. Ini yang kita nak capai dalam tamhidi. Masuk 02 saja dia dah ready, memang dia adalah orang yang menyokong fikrah. Ambil berat untuk menyebarkan fikrah. Ataupun dia nak bawa halaqah. Ini adalah yang seterusnya. Mengambil berat isu-isu mengenai umat Islam, ini termasuklah isu-isu tempatan dan antarabangsa. Kita ambil tahu apa yang berlaku di Malaysia, masalah-masalah politiknya, masalah-masalah sosialnya, masalah-masalah kebajikannya, kita ambil tahu. Kita ambil tahu juga masalah antarabangsa, Palestin, Palestin yang utama, dan lain-lain. Sekarang ni termasuk Afghanistan, apa yang sedang berlaku di Afghanistan. Adakah kita ambil tahu tentang apa yang berlaku pada mereka, atau kita seronok di sini? Mutarabbi kita macam mana pula? Dia ambil berat tak? Kita sampaikan tak supaya sampai dia mengambil berat? Ini antara perkara yang kita kena fokuskan dalam program yang kita jalankan. Maaf, ada sedikit ke-clashan di sini. Padam kejap. Inilah kerja muajih. Dia tulis, dia padam. Dia tulis, dia padam. Right. Mempelajari beberapa mafahim asas dalam dakwah. Sebab apa? Kita target akhirnya orang yang kita rekrut akan menjadi orang yang juga menggerakkan dakwah. Untuk gerakkan dakwah, kalau ada asas-asas yang dia tak faham, susah untuk integrate, susah untuk sama-sama berusaha. Ada perkara-perkara yang akan merencatkan usaha dakwah tersebut bila ada perkara-perkara asas dalam dakwah yang tidak jelas. Antaranya adalah amal jama'i. Amal jama'i. Kalau dalam jamaah dakwah ni kita buat seperti resamnya jamaah politik, macam mana? Memang duduk bangkang-bangkang atau sama lain, duduk bersaing untuk mendapatkan kedudukan dan tak jadi untuk kita gerakkan dakwah dengan bersungguh-sungguh. Alright, mafahim asas dakwah maknanya dia faham dakwah tu apa, hukum dia apa, dalilnya apa, fadilatnya apa, syubhat dan sifat da'i. Dia faham. Dakwah itu apa dia? Dia faham dakwah ni bukan semata-mata dakwah yang kita cakap-cakap di tengah ramai, akan tetapi dakwah ni termasuk segala proses takwin. Dakwah ni adalah dakwah takwiniyah. Dia faham bahawa dakwah ni memerlukan kepada proses pentarbiahan, proses pembentukan yang teliti dan ada proses yang teratur. Dan ini adalah seperti Nabi SAW dalam sirah. Kita nak bawa adik-adik kita kepada ini. Dia faham dakwah tu apa sebenarnya. Bukan sekadar menyampaikan dan lepaskan. Right. So ini adalah objektif tamhidi. Anda cepat-cepat je dekat sini sebab masa kita tidak mengizinkan. Untuk muayyid apa dia? Secara ringkas, individu yang menyokong dakwah, kita nak bawa kepada individu yang menyokong fikrah, mengambil berat untuk menyebarkannya, ambil berat isu-isu umat Islam. Ini basically objektif tadi adalah syarat untuk masuk kepada di sini, muayyid. Right. Objektif muayyid secara ringkas ini dia. Ini muayyid adalah tangga pertama saf dakwah. Mula melaksanakan tugas-tugas yang digalas atas bahunya kita ni semua, dan sudi untuk mempertahankan dakwah dengan bersungguh-sungguh. Maknanya contoh kita sekarang ni jamaah dakwah kita adalah ikram. Bagaimanakah kita mempertahankan ikram daripada dituduh orang lain bahawa ia adalah Wahabi contohnya. Penting ke tak penting untuk kita pertahankan? Kalau penting, nak pertahankan macam mana? Nak dialog di mana?
Ataupun orang tuduh kita ni adalah liberalis. Liberalis, orang-orang yang dekat dengan ajaran liberal. Kita nak setuju ke tidak? Part mana yang betul, part mana yang salah? Kita kena faham lah. Kita adalah first and foremost jamaah dakwah yang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang teratur. Jadi macam mana kita nak bawa kepada anak mutarabbi kita clear tentang perkara ini. Jelas. Kita ni bukan dakwah liberalis. Walaupun ada sifat-sifat kemodenan yang kita ambil dan kita laksanakan dan leverage dalam dakwah. Tapi bagaimana kita kita mendahulukan Islam di atas segala-galanya. Kita pertahankan yang itu. Orang cakap tak betul, kita pertahankan. Adakah mutarabbi kita buat macam tu? Itu kita nak semak dan kita nak check. Kita nak bawa mutarabbi kita ke arah itu. Okey. So kita buka lagi pada soalan. Nanti boleh share slide tak? InsyaAllah boleh. Okey. Right. Dan boleh seorang murabbi bagi bahan apa jua bahan yang jika tidak terkandung dalam manhaj sekalipun tetapi masih mencapai objektif. Okey, boleh? Ini adalah bahan pengayaan. Tapi dia mesti menepati objektif lah. Takut apa? Kita pilih bahan tersebut, lepas tu bahan tersebut ada bawa masuk fikrah yang tak sesuai. Itu susah juga. Tapi kalau memang betul menepati objektif, boleh, silakan. Tapi jangan abaikan bahan-bahan yang sedia ada. Sebab bahan-bahan yang sedia ada itu telah dioptimalkan untuk mencapai objektif kalau dibawa dengan betul. Alright. Ada boleh possible psikomotor wujud tapi mutarabbi belum faham dan atau rasa bahan yang diberikan. Maknanya dia beramal tanpa dia merasai perkara tersebut. Itu pun possible juga. Itu pun possible. Dan itu lebih baik daripada dia tak buat langsung. Maknanya apa? Macam mana kita nak baiki situasi tersebut? Kita nak baiki situasi bermaksud kita kena ajak dia untuk reflect. Kenapa dia tak rasa? Kenapa dia tak rasa apa-apa daripada amalan yang dia buat? Apa yang kurang? Kalau solat, dia tak rasa kesan daripada solat contohnya. Apa yang kurang? Yang kurang adalah perkara yang besar. Khusyuk. Kenapa khusyuk tak ada? Kita bawa dia tengok ayat Quran dalam muka surat 7. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu adalah berat, besar bagi orang-orang kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa dia orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang menyangka dengan sangkaan yang kuat. Dia yakin bahawa dia akan bertemu dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. So kita bawa dia ajak berfikir, kita ni nak khusyuk tapi kita selalu tak fikir tentang kalau aku dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam mana? Solat aku ni cukup tak untuk jawab pada Allah Subhanahu Wa Taala dekat akhirat nanti sekarang bila aku ditanya? Kita ajak untuk berfikir ke arah akhirat. Dan itu untuk merawat hati. Psikomotor boleh jadi dah ada tapi hatinya belum settle. So kita rawat hati dia. Rawat hati dia macam mana? Antara perkara yang besar adalah Quran dan bertadabbur Al-Quran itu sendiri. Boleh jadi ada macam-macam lagi yang lain. Solusi-solusi lain. Kalau anda suka untuk menggunakan Quran untuk merawat. Sebab apa? Pada Quran itu ada syifa. Syifa tu macam ni lah. Soalan yang seterusnya adalah M00 ni sama tak dengan Rabtul Am? Dia tak sama. Dia tak sama. Rabtul Am kita tak masukkan dalam halaqah. 00 kita nak biasakan dengan sistem halaqah. Kita nak biasakan dengan sistem halaqah tapi belum formally masuk lagi kepada bahan 01. Dia tak sama exactly lah. Sebab tu ada setengah-setengah tempat memang tak ada pun 00 ni. Kebanyakan tempat actually. So itu boleh ambil perhatian lah. Biasanya kat universiti perlu sebab nak kena ada tempoh percubaan, nak kenal lebih lanjut. Sebab tu di universiti, di sekolah biasanya ada ruang untuk 00 ni. Kalau kat luar kita boleh introduce terus masuk ke 01
so long as dia menepati syarat-syarat kelayakan tersebut. Okay. Right. Bagaimana untuk melakukan proses penilaian? Yang ni Ana cepat saja. MC, Tuan MC, Ana ada masa lagi ke ataupun macam mana? Masa kecederaan Ustaz. Anda bagi 2-3 minit. Ni sampai 10.30 kan? Ya betul. 10.30. Okay. Right. Macam mana Anda nak ringkaskan ni? Okay. Secara asas secara asas. Okay. Bila kita ada objektif, bila kita ada objektif, kita kena selalu semak. Kalau kita tak semak, maknanya kita cuma biarkan objektif tu cantik, kan? Masa fikirkan objektif tu punya, fikir sungguh, okay, ni objektif dia. Dia buat program ni objektif dia. Oh cantik dah, puas hati dengan objektif tersebut. Lepas tu kita laksanakan program, lepas tu kita tak ada check and balance. Tengok balik objektif tu capai pun atau tidak. Masa itu kita telah mensia-siakan objektif yang cantik yang kita buat, dan kita telah mensia-siakan anak halaqah kita ni sebab kita tak semak. Dia dapat ke tak dapat apa yang kita nak sampaikan. So kena sentiasa semak. Nak semak macam mana? Ini ada sikit. Okay. Pentaksiran formatif, pentaksiran sumatif. Ini bahasa pendidikan, Anda tambahkan dekat sini. Dalam proses tarbiyah, kita kena ada setiap 3 bulan check. Setiap 3 bulan check, semak, dah sampai mana dah anak-anak mutarabbi aku. Kena check. Pentaksiran formatif dengan summatif ni macam mana nak bezakan? Ini biasalah tadi objektif yang kita nak nilai ni, kognitif, afektif, psikomotor. Okay, beza formatif dengan summatif dalam bawah halaqah ni seperti berikut. Formatif ni setiap kali jumpa. Macam mana? Dalam bentuk mutabah amal, kita tanya muskilat, kita semak qadaya, kita bergaul dengan mereka. Apa yang kita nak semak? Kita nak semak tahap ilmu dia dekat mana. Kita nak semak dia buat tak amalan yang sepatutnya dia buat. Macam mana kita nak tahu dia berkembang? Kalau minggu lepas baca 1 muka, minggu ni masih lagi baca 1 muka. 2 bulan lagi 1 muka lagi. 3 bulan lagi masih lagi 1 muka. Bila nak tambahkan? Macam mana kita nak tahu apa yang menghalang anak mutarabbi kita kalau kita tak tahu apa yang menjadi masalah bagi dia? Ini formatif. Apa tujuan dia adalah kita buat pentaksiran ni supaya kita boleh ambil tindakan yang seterusnya. Minggu depan tu kita tahu ada anak halaqah yang susah untuk bangun awal solat subuh. Macam mana kita nak pastikan pula lepas tu kita boleh ambil tindakan? Kalau kita tahu, macam mana kita tahu? Kalau kita semak. Kalau tak semak, kita tak tahulah. Sumatif ni macam mana? Setiap 3 bulan. Macam mana cara dia? Isi borang pemeringkatan, buat pelaporan kepada majlis murabbi, buat pelaporan kepada JKTMI, buat checklist, buat ujian sekiranya perlu. Dan kenapa kita buat? Kita nak nilai pencapaian tak kena dah. Mutarabbi ni dah sampai dekat mana. Right. Macam mana cara lagi kita buat? Bila kita buat penilaian ni, kita buat bagi assign persen ataupun perkataan yang sesuai bagi akh ini, untuk lihat pencapaian dia. Dan ini sangat perlu ada rekod untuk kita buat. Lepas tu kita compare, bandingkan setakat ni dah sampai mana dengan kat mana yang kita nak capai. Dah sampai belum? Yang berjaya dicapai kita iktiraf. Yang mana yang ada kurang tu kita cari kat mana titik lemah dia dan kita baiki part lemah tu. Dan titik lemah tu tak semestinya pada mutarabbi, boleh jadi pada diri kita sebagai murabbi. Itu pun kita kena baiki. And that's why bila bawa halaqah ni, dia juga adalah satu proses pentarbiahan untuk murabbi menjadi better murabbi. Right. Penting sangat ada rekod. Simpan rekod, simpan catatan perkembangan mutarabbi antum. Ada buku catatan, simpan. Kalau antum simpan dalam nota-nota online, pastikan setempat dan pastikan antum jelas dekat mana. Buat catatan ringkas terhadap profil setiap anak-anak halaqah mutarabbi antum. Dia ni macam mana, dia tu macam mana. Ada soalan? Okay. Right. So macam mana kita nak menilai kalau kita tak ada maklumat ni semua kan? Macam mana kita nak nilai tanpa maklumat ni? Macam mana kita nak kata kita ikut objektif?
Bila kita nak semak objektif je, kita kata apa yang kita rasa. Okey, mutarabbi yang dekat dengan kita naikkan. Mutarabbi yang kita rasa macam tak berapa nampak sangat tu, kita kurangkan. Padahal dia introvert, dia tak cerita banyak sangat tapi dia banyak buat. Takkan kita nak ikut rasa. So mesti ada maklumat tersebut dan mesti ada catatan. Okey. Yang ni Ana skip. Okey, ni isu ni agak penting juga. Macam mana kalau seorang atau ukht, kita tengok dia tiada masalah. Adakah itu bermakna dia sedia untuk move on ke marhalah yang seterusnya? Tak semestinya. Okey, tak semestinya. Kita nak nilai mutarabbi objektif ataupun tidak. Bukan kita nak tengok dia ada masalah ataupun tidak. Bukan kita nak tengok dia tak ada masalah. Macam mana? Macam tak ada masalah kot. Tapi hakikatnya apa? Hakikatnya si kita dengan dia sangat kurang sampai kita tak nampak masalah dengan dia. Sebab apa? Boleh jadi dia tidak melibatkan diri sangat. Boleh jadi dia tidak bercakap sangat. Boleh jadi kita tak beri tugasan yang cukup pada dia. Boleh jadi macam-macam. Dan nampak dia tiada masalah. Hakikatnya kita tak kenal dia siapa. Dan boleh jadi sebaliknya juga. Yang banyak melibatkan diri tu, sebab dia banyak melibatkan diri, kita banyak nampak masalah-masalah pada diri dia. Dan itu kalau kita tak cek berdasarkan objektif betul-betul, kita akan menzalimi anak-anak mutarabbi kita. Kita akan menzalimi anak mutarabbi kita. Yang tak sepatutnya naik sebab dia tak ada masalah, kita naikkan. Yang sepatutnya naik, dia ada aspek-aspek cemerlang yang mengatasi aspek-aspek kelemahan dia. Tapi sebab kita ambil kira aspek kelemahan dia lebih, maka kita tak naikkan dia. Tak ke itu satu ketidakadilan? Alright, so wallahu alam, Ana rasa setakat itu je dulu. Yang lain-lain ni mungkin ada ruang dan peluang kita sambung akan datang lah, insyaAllah. So Ana serahkan balik kepada kita punya MC. Wallahu a'lam bishawab. Kita tamatkan dulu setakat ini. Serah balik, silakan. Okay, jazakallah khair kepada Ustaz. Penyampaian yang sangat baik. Jadi mungkin ada sedikit ni Ana buka untuk mungkin ada, kalau ada soalan, last soalan sebelum kita tutup majlis. Satu soalan? Boleh. Nak hantar ke Slido pun boleh. Boleh beri cadangan cara menilai dalam keadaan usrah secara lain. Okey. Ana pernah buat satu saja-saja je nak sembang. Lekok yang sangat casual, yang dia tak ada objektif melainkan untuk berinteraksi di situ. Sebab apa kita tak boleh nak mengopi kan dalam tempoh PKP ni, nak buat online tak boleh nak mengopi. So buat apa? Masa tu Ana kata okey, untuk pertemuan yang akan datang ni kita akan buat sembang sarapan. Duduk kat dalam duduk depan kamera sambil tu sembanglah dengan kawan-kawan. Buat apa? Dan duduklah. Masa tu lah kenal, okey dia ni kecenderungannya apa, dia tu suka buat apa. Boleh nampak perbezaan mereka dalam tempoh masa itu. So kalau yang diperlukan adalah ruang interaksi, itu salah satunya yang kita boleh buat. Yang lain-lain daripada tu, Ana rasa macam kalau agenda halaqah tu dijalankan dengan baik, banyak benda sebenarnya yang kita boleh selesaikan mengikut objektif. Kan dalam halaqah kan sepatutnya ada tilawah, ada tadabbur, ada kajian utamakan pada pertemuan tersebut, ada mutaba'ah, ada perkongsian muskilat, ada perkongsian qadaya, banyak benda. Cuma yang tak dapat adalah kita tak dapat bagaimana untuk melahirkan amal. Tapi itu pun kita boleh kreatifkan, macam mana nak melahirkan amal. Peringkat yang bawa banyak fokus kepada amal individu. Akan tetapi kalau untuk amal-amal dakwi, kita boleh buat amal-amal yang berbentuk digital juga. Sebagai contoh, saya rasa kita boleh ambil contoh daripada Akhi Aziz, macam mana dia menerobos market remaja untuk menyentuh minat-minat remaja dan dibuat secara online. Boleh. Tapi kita tambahkan tema-tema terbawi kat situ. Boleh juga. Ada bekas anak halaqah Ana suka main Instagram. Dan
anda melihat mereka suka memberikan tazkirah ringkas dalam tempoh masa seminit gitu di Instagram. Itu boleh jadi juga, itu boleh jadi output dakwah mereka. Peringkat bawah-bawah lah. So output takwiniyah itu susah sikit untuk kita perhatikan, dia memang perlukan kreativiti lah macam mana nak laksanakan. Kami pernah eksperimen. Keberkesanannya tidak seperti kalau jumpa depan-depan. Kami eksperimen dalam beberapa minggu ni mukhayyam secara online. Penat pun sama penat dia. Bahkan boleh jadi lebih penat lagi. Duk tengok skrin je sepanjang hari. Bukan terima je, memang ada lah dua hala tu. Tapi untuk dapat dua hala tu ada yang beri komen memang stres. Memang stres. Anak-anak peserta ni dia komen stres. Stres sebab apa? Especially ketua-ketua nak suruh dia punya ahli-ahli tu untuk memberikan respons bukan satu benda yang mudah. Barulah kat situ dia tahu bagaimana tidak mudah untuk menjadi seorang ketua, dan itu juga adalah sebahagian daripada tarbiyah untuk membina sifat-sifat kepimpinan pada diri dia. Macam mana cara nak menilai, banyak sangat benda yang kita boleh buat. Kalau online antum boleh buat macam anda sebut tadi, salah satu cara ialah ujian. Antum buat secara ujian, buat kuis-kuis yang ringkas untuk menilai kefahaman kognitif mereka. In fact, antum juga boleh buat borang mutaba'ah untuk menilai kadar perasaan mereka. Buat borang soal selidik yang ringkas, boleh jadi 5 soalan, boleh jadi 10 soalan untuk semak tahap hati mereka. Macam mana tu? Saya rasa apa-apa-apa. Saya yakin apa-apa-apa. Tu pun boleh. Antum boleh nilai dari sudut dengan cara yang seperti itu. Ceritanya anything online ni, bila terpaksa online, kita sangat kena kreatif terhadap cara kita buat kerja. Allah Alam. Itu satu soalan. Okey. Okay Ustaz, dekat chat ni ada satu soalan lagi. Kita tutup lah ni, mungkin last. Last, lepas tu kita tutup. Okey, macam mana nak avoid rasa overwhelm? Okey. Yang ni pun Ana susah sebenarnya untuk kata kita boleh untuk tidak overwhelm. Tapi Ana boleh berikan motivasi. Kita faham bahawa jalan dakwah ni bukan kerja yang mudah. Dan kita faham untuk membentuk manusia lagilah satu benda yang tidak mudah. So ikhwan dan akhwat, dalam Quran Allah sebut fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ada beberapa perkataan di situ, antaranya adalah az-zikr. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ingat bila kita membuat penilaian ini, kita nak seadil-adilnya dan kita harap Allah boleh memandu kita, memberikan hidayah supaya kita membuat keputusan yang sebaik-baiknya. Dan itu boleh mengurangkan sebahagian daripada perasaan stres yang kita dapati daripada nak menilai anak-anak mutarabbi. Di samping itu juga kita bersyukur. Sebab apa? Kita bersyukur pada Allah kerana kita diberikan peluang untuk mentarbiah anak-anak mutarabbi kita. Dan itu adalah satu peluang yang cukup berharga. Cukup berharga untuk memberatkan timbangan amal kita di akhirat. Proses dakwah dan tarbiyah ini adalah satu proses untuk menggandakan amalan kita daripada amal yang mampu dibuat oleh seorang kepada amal yang dibuat oleh 10 orang tapi terhimpun pada kita. So apa? Bila anak mutarabbi kita buat apa yang kita ajar dia untuk buat, kita dapat pahala tersebut. Dia dapat, kita pun dapat. Allah tu maha kaya. Dan akhir sekali ialah innallaha ma'as sabirin, sabar. Macam mana pun penat kita, stres kita, kita bersabar. Dan dalam muka surat seterusnya, dalam surah yang sama, Allah memberikan selawat ke atas orang yang bersabar ini. Wa basyiris sabirin. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Selawat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebenarnya yang kita harapkan. Memang kita akan stres bila kita menilai anak mutarabbi. Memang kita akan penat untuk tengok semua isi-isi yang padan. Dan memang kita akan risau, takut-takut kita menzalimi mutarabbi.
Tapi kepada Allah lah kita kembalikan keputusan tersebut dan kita harapkanlah supaya Allah mengampunkan silap-silap kita yang kecil-kecil yang mana dalam proses penilaian tersebut, dan kita harap Allah redha pada kita dalam proses kita menilai mutarabbi kita. Ya, Allah alam. Okey, terima kasih. Terima kasih jazakallah khair kepada Ustaz atas penyampaian yang sangat baik, sangat bermotivasi. Jadi insyaAllah moga kita dapat perbaikilah kita punya amal kita dalam tarbiyah. Jadi Ana mohon maaf atas segala kekurangan dari pihak penganjur. Masa pun memang dah terlebih 10 minit. Maaf. Sama lah kita, ada buat minta maaf. Tak apa. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi ya pada siri-siri yang akan datang. Jadi nantikanlah daripada penganjur. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi, Ana tangguhkan dululah dengan tasbih kifarah dan suratul As. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.